Jom kita belajar sifat asid dan alkali. Bolehkah pelajar-pelajar bagi tahu cikgu apakah rasa bagi bahan di sebelah kanan dan rasa bagi bahan di sebelah kiri? Ya, betul. Sebelah kanan rasa masam dan sebelah kiri rasanya pahit. Bolehkah pelajar-pelajar bagi tahu cikgu apakah perbezaan kedua-dua bahan? Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Tajuk PDP kita pada hari ini ialah sifat asid dan alkali. Jom kita belajar. Objektif pembelajaran kita menerangkan tentang sifat-sifat asid dan alkali. Kriteria kejayaan di akhir PDP pelajar akan dapat: yang pertama, menyatakan ciri-ciri asid dan alkali. Yang kedua, menjelaskan tentang perbezaan antara asid dan alkali. Cikgu, apakah asal-usul perkataan asid? Jom ikut cikgu. Cikgu ajarkan. Asid berasal daripada perkataan Latin acidus yang bermaksud masam. Alkali pula berasal daripada perkataan Arab alkali yang bermaksud abu tumbuhan. Sekarang kita akan belajar sifat-sifat asid dan alkali. Limau nipis berasa masam kerana ia mengandungi asid. Kita lihat ekspresi wajah bila makan makanan yang masam. Contoh makanan beralkali ialah peria, rasanya pahit. Jom kita lihat ekspresi wajah bila seseorang makan peria. Nilai pH bagi asid ialah kurang daripada 7. Semakin menghampiri nilai kosong, semakin tinggilah nilai asid. Ini bermakna bahan yang mempunyai nilai pH 6 kurang berasid berbanding bahan yang mempunyai nilai pH kosong semakin kuat keasidannya. Nilai pH bagi alkali pula ialah lebih daripada 7. Semakin menghampiri nilai 14, semakin tinggi nilai alkali. Ini bermakna bahan yang mempunyai nilai pH 8 kurang beralkali berbanding bahan yang mempunyai nilai pH 14 semakin kuat kealkaliannya. Sifat asid dan alkali yang seterusnya ialah mengakis. Apabila asid hidroklorik pekat dititiskan ke atas kertas turas akan terkakis dan berlubang. Apabila alkali kuat seperti natrium hidroksida pekat dititiskan ke atas kertas turas akan turut terkakis dan berlubang. Jom kita lihat kesan terhadap kertas litmus biru dan kertas litmus merah. Asid menukarkan kertas litmus biru kepada merah, manakala alkali menukarkan kertas litmus merah kepada biru. Cikgu, macam mana nak ingat? Tak ada formula ke? Oh, mestilah ada formula. Jom cikgu kongsikan. Formulanya adalah sambal. Kita tengok arrow ke kanan. Dari M ke B, maksudnya bila kita letakkan kertas litmus merah ke dalam sesuatu larutan, kertas litmus merah akan bertukar kepada biru. Maknanya larutan tersebut adalah alkali. Sekarang kita tengok arrow ke kiri. Dari B ke M. Maksudnya, bila kita letakkan kertas litmus biru ke dalam sesuatu larutan, kertas litmus biru bertukar kepada merah. Maknanya larutan tersebut adalah berasid. Sifat asid dan alkali yang terakhir ialah tindak balas terhadap logam. Yang mana satu bertindak balas dengan logam? Asid bertindak balas dengan logam dan menghasilkan gas hidrogen. Kehadiran gas hidrogen disahkan dengan bunyi pop apabila kayu uji menyala diletakkan di mulut tabung uji yang mengandungi gas hidrogen. Sekarang kita buat eksperimen di makmal. Kita masukkan 2 atau 3 keping pita magnesium ke dalam tabung uji. Kemudian kita akan masukkan asid sulfurik cair dan kita lihat apa yang berlaku.
Okey, kita boleh nampak gelembung-gelembung gas dibebaskan. Banyak gas tu kan? Jom kita uji betul ke gas hidrogen. Bila kita uji gas dengan kayu uji menyala dan kedengaran bunyi pop, maka sahlah itu adalah gas hidrogen. Dengarkan. Sebentar tadi kita lihat ada tindak balas asid dengan logam. Tetapi untuk alkali tidak bertindak balas dengan logam. Ingat tu ya pelajar-pelajar. Sekarang kita akan belajar peranan air untuk menunjukkan sifat-sifat asid dan alkali. Asid dan alkali hanya boleh menunjukkan sifatnya dengan kehadiran air. Pada tabung uji tanpa air, kertas litmus biru tidak berubah apabila diletakkan pada pepejal asid sitrik. Pepejal asid sitrik larut di dalam air. Apabila diletakkan kertas litmus biru bertukar menjadi merah. Ini menunjukkan bahawa asid hanya boleh menunjukkan sifatnya dengan kehadiran air. Dalam keadaan tanpa air, kita lihat kertas litmus merah tidak berubah warna apabila diletakkan pada pepejal natrium hidroksida. Tetapi dengan kehadiran air, kertas litmus merah menjadi biru apabila diletakkan pada natrium hidroksida di dalam air. Apakah maksud bahan berasid? Bahan berasid ialah bahan yang mengandungi asid, manakala bahan beralkali ialah bahan yang mengandungi alkali. Seperti yang telah kamu pelajari, asid rasanya masam. Jom kita tengok contoh-contohnya. Yang pertama ialah cuka. Biasanya dibuat dalam acar timun dan sebagainya. Yang kedua ialah lemon. Dan yang ketiga ialah apel hijau. Contoh-contoh bagi bahan beralkali pula ialah yang pertama sabun. Kita guna untuk membersihkan badan semasa mandi. Yang kedua ubat gigi. Dan yang ketiga ialah serbuk penaik. Cikgu harap semua pelajar faham dengan video PTPC pada kali ini. Semoga video cikgu bermanfaat dan teruskan belajar. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada semua subscribers. Tidak kira di mana anda berada, teruskan sokongan anda kepada channel saya. Jangan lupa like, komen, subscribe dan aktifkan notifikasi loceng agar anda tidak terlepas video terbaru daripada saya. Terima kasih kerana menonton video ini. Terima kasih.